Jadi dalam kitab ini pengarang nak membahaskan dua sahaja, yaitu tariqah dan juga haqiqah, atau tarekat dan juga hakikat. Maka sebelum dia menjelaskan tentang tarekat dan hakikat, ya, kenapa kita bahas ni tuan-tuan? Kita itu di Negeri Sembilan memang kita negeri yang ada enakmen tarekat tasawuf, ya, dan sering membahaskan berkaitan dengan syariat, tariqah, hakikah dan juga ma'rifah, ataupun syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat atau kampung, ya. Baik. Jadi saya terjemahkan terus. Dia kata syariat itu adalah satu nama bagi himpunan hukum-hukum yang berbentuk pertanggungjawaban, yaitu hukum-hukum yang berkait dengan masalah taklifiyah. Baik. Dan syariat itu dia mencakupi amal-amal yang zahir dan amal-amal yang batin. Jadi pertama sekali bila sebut saja syariat, terus kita tangkap dalam kepala kita bahawa syariat itu adalah himpunan berkaitan dengan hukum hakam yang berbentuk pertanggungjawaban daripada Allah. Itu dikatakan syariat. Maknanya al-ahkamu taklifiyah, iaitu hukum yang berbentuk taklifi, iaitu yang terkait dengan hukum wajib, sunat, haram, makruh, harus. Itu dikatakan syariat. Maka yang harus ni banyak. Tetapi yang wajib tidak banyak dan yang haram juga tidak banyak. Ya. Yang selain daripada itu sunat dan juga makruh. Dan yang kebiasaannya asas hukum kebanyakannya adalah daripada harus. Maka harus itu juga sebahagian daripada hukum yang berbentuk pertanggungjawaban daripada syariat yang daripada Allah Ta'ala. Maka orang sufi dia tidak boleh sama sekali mengenepikan syariat. Dan tidak ada syariat yang kedua selepas daripada syariat yang pertama. Maknanya, syariat Nabi Muhammad SAW ini, ya, daripada sembahyangnya, puasanya, hajinya, makannya, minumnya, berjalan, berziarah, apa jua, itu adalah sebahagian daripada hukum-hukum yang terkait dengan taklifiyah, iaitu pertanggungjawaban. Dan pertanggungjawaban itu sama ada ianya berbentuk wajib. Berziarah hukumnya sunat. Kalau berziarah sehingga mengganggu hukumnya makruh. Sampai mengganggu tersebut menyebabkan berlakunya pergaduhan, itu adalah haram. Maknanya segala kehidupan ini terkait dengan syariat. Dan tidak ada orang yang boleh mengatakan saya sudah terlepas daripada syariat dan sekarang ni saya bersyariat dengan syariat Nabi Allah Khidir alaihi salam. Dia kata saya tak apa, saya bunuh orang pun boleh. Ya, kerana Nabi Khidir kan dia bunuh orang, Nabi Musa tak bagi, syariat dia tak bagi, tapi syariat Nabi Khidir tu boleh. Maka dia kata saya sudah melepasi syariat Nabi Muhammad, saya akan masuk kepada syariat Nabi yang lain setelah saya sampai kepada kedudukan ma'rifah. Itu satu pembohongan. Tidak terdapat dalam mana-mana kitab sufi. Dan kita akan bawakan nanti perkataan yang dinakalkan daripada penghulu orang sufi, iaitu Al-Imam Junaid Al-Baghdadi tentang syariat dan juga tariqah dan juga hakikah. Syariat, tarikat dan juga hakikat. Baik. Jangan dengar perkataan orang yang tak ada kena-mengena dengan tasawuf. Menempel nama dengan tasawuf tapi bukan ahli sufi. Orang yang tidak ada tariqah. Orang yang tidak ada ibadah. Orang yang jauh daripada syariat. Ini bukan orang sufi. Itu adalah orang mutasawif. Iaitu berpura-pura menjadi ahli sufi. Itu bukan orang tarekat, itu orang terikat. Baik. Jadi kena ingat dulu, sebelum kita membincangkan tentang tariqah ataupun tarekat, tentang hakikat, maka yang pertama sekali adalah syariat. Baik. Maka syariat itu mencakupi
beberapa amal yang berbentuk zahir dan amal yang berbentuk kebatinan. Maknanya, amal yang zahir seperti rukuk, i'tidal, membaca Al-Quran. Amal yang batin artinya khusyuk di dalam sembahyang, artinya rindu kepada Allah di dalam sembahyang. Itu amal yang batin. Dan membaca Al-Quran dengan ikhlas membaca Al-Quran, dengan tadabbur membaca Al-Quran, itu amal yang batin. Maka syariat itu mencakupi antara zahir dan juga batin. Baik. Dan orang-orang tasawuf mendapati syariat ini dia sesuai atau sejalan senama dengan perkataan fiqh. Baik. Ini berdasarkan kepada takrifan yang dibuat oleh Al-Imam Abu Hanifah tentang fiqh itu apa dia? Dia kata ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Ma'rifatun nafsi ma laha yaitu mengetahui tentang diri seseorang itu apakah yang sepatutnya ia dekatkan dan apakah yang sepatutnya ia jauhkan. Maknanya perintah dan larangan daripada Allah Ta'ala itu namanya fiqh. Yang bab sembahyang, bab baca Quran, yang baik kepada orang, berziarah, ziarah maqam dan apa sahaja, itu dikatakan sebagai ma'laha, sesuatu yang mesti didekatkan. Wa ma'alaiha, sesuatu yang mesti dia jauhkan, itu dikatakan larangan Allah. Seperti melakukan kesyirikan, seperti takabur, seperti riya dan sebagainya. Kemudian dikata ini adalah istilah ladal mutaqaddimina, yaitu orang-orang yang terdahulu. Kemudian summa ja'al mutaakhiruna, setelah itu datanglah orang yang kebelakangan ini. Fa asbaha fi mustalahihim al-unsur min asy-syari'ati alladhi yakhussul a'mal adh-dhahirah fiqhan. Maka mereka telah mengadakan atau menjadikan istilah di sisi mereka itu satu unsur daripada syariat yang cuma mengkhususkan tentang amalan-amalan zahir yang dinamakan sebagai fiqh. Tidak lagi melibatkan amalan-amalan batin. Dan sedangkan dia kata sesuatu yang terkait dengan amalan-amalan kebatinan seperti mana menjauhkan perasaan dari hati, itu dan beramal dengan ikhlas, menjauhkan perasaan dia, dikatakan fasara tasawufan, maka jadilah barang yang dikhususkan itu dengan amal yang batin dikatakan tasawuf. Itulah tasawuf. Baik. Artinya daripada mutaqaddimin, orang ulama yang terdahulu tidak mengasingkan antara fiqh dan juga tasawuf. Tetapi orang yang mutaakhirin, ulama yang terkemudian, mereka mengasingkan. Karena amalan fiqh itu terkait dengan amal yang zahir. Cerita tasawuf terkait dengan amal yang batin, iaitu terkait dengan hati manusia. Maka dua disiplin ini diasingkan dan diasingkan namanya, satu namanya fiqh, satu namanya tasawuf. Baik. Kemudian dikatakan perjalanan bagi melakukan amal yang batin, yaitu melakukan amal-amal hati yang berbentuk batin tadi, seperti ikhlas, seperti ridha, seperti syukur, maka jalan yang menyampaikan kepada perkara itu dipanggil tariqah. Itulah namanya tariqah. Baik. Sebab itu kata pengarang, wa innahu yuqalu li turuqi hadhil a'malil batinati tariqah. Maka dikatakan terhadap perjalanan untuk mencapai amal yang batin, menjadi diri yang baik, menjadi orang yang khusyuk, menjadi orang yang tawadhu, namanya tariqah. Baik. Maknanya tuan-tuan, dalam ilmu ni tadi, ada ilmu yang zahir namanya fiqh. Ada ilmu yang berbentuk batin namanya tasawuf.
untuk mencapainya itu adalah dengan melalui jalan yang bernama tariqah. Baik. Kemudian summa, setelah itu sesuatu yang lahir daripada kemurnian, daripada kejelasan di dalam hati untuk memperbaiki amal yang batin, yang lahir daripada kemurnian hati, maknanya dengan amal-amal tariqah tadi menyampaikan kepada ikhlas, menyampaikan kepada sabar dan sebagainya. Setelah berikhlas, sabar, setelah menjauhkan riya, setelah husnuzan dengan Allah Ta'ala, husnuzan dengan segala makhluk. Jadi macam mana? Yatakasyafu bihi lil qalbi, maka tersingkaplah dengannya, apa dia? Bagi hati seseorang itu, ba'dul haqa'iq kauniyah, yaitu beberapa hakikat-hakikat yang terkait bil a'yan wal a'rad, dengan zat sesuatu dan juga segala sifat yang ada kepada sesuatu tersebut. Baik. Maknanya sampai kepada satu peringkat yang lebih tinggi daripada itu, hasilan daripada hati yang murni, hasilan daripada kejelasan hati, disebabkan dengan amal yang batin tadi, sehingga datang dalam hatinya perasaan ikhlas, perasaan merendah diri, tawadhu', tazallul, tamalluk, rindu sangat dengan Allah Ta'ala, yang mana dicapai tadi dengan amal tariqah, yang akan membuahkan satu perkara yang lain, dipanggil al-haqa'iqu kauniyah, yaitu hakikat-hakikat yang dinisbahkan kepada sesuatu yang ada di alam ini. Baik. Dan dia kata, tidak sekadar dia merasakan haqa'iq kauniyah, yaitu hakikat-hakikat sesuatu yang ada di dalam alam ini, bahkan dia merasai hakikat-hakikat yang ada pada sifat dan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya apa dia? Baik. Ini satu istilah, tuan-tuan jangan salah faham. Tak faham, tuan-tuan tanya. Ya. Dia kata bila sampai satu peringkat, dia akan sampai kepada hakikat kauniyah, maknanya apa jua yang ada dalam alam ini, ya, yang dilihatnya adalah tidak sekadar melihat kepada kewujudan alam tersebut. Tidak hanya melihat kewujudan hutan, tidak hanya melihat kewujudan rumah dia, kewujudan bumi ini. Tetapi di sebalik itu hakikatnya adalah pembuktian kepada kesempurnaan sifat Allah Ta'ala. Nampak tuan-tuan? Itu dikatakan haqa'iq kauniyah, yaitu kaun yang ada ini, yaitu apa dua ciptaan Tuhan, maka hakikatnya apa dia? Itu adalah pentadbiran yang ditadbir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai peringkat itu. Dan dia melihat bahawasanya sesuatu yang ditadbir oleh Allah Ta'ala itu adalah lambang pembuktian kepada kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuba tengok tuan-tuan, matahari, bulan, bukit, alam ini, ya. Jari jemari kita tanpa kita perintahkan, kita cuma berniat, kita cuma ada keinginan menggerakkan dia, maka dia bergerak. Tengok. Ini apa dia ni? Itu sebahagian daripada ciptaan Tuhan kepada kita. Maka yang ada ini, yang kita lihat tangan kita, hakikatnya adalah apa dia? Pembuktian kepada kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini katakan haqa'iq kauniyah dan juga haqa'iq sifatiyah, yaitu hakikat-hakikat yang dinisbahkan kepada sifat-sifat Tuhan. Maknanya, dia tidak sekadar melihat bahawasanya contohnya diri dia sendiri, tapi yang dilihatnya adalah apa dia? Kesempurnaan sifat kudrat Allah dalam menjadikan makhluk. Dia melihat pembuktian tentang kesempurnaan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti dia mana?
Apabila kita berkehendak, tak tercapai kehendak kita. Bukti itu bukti apa dia? Bukti Allah bersifat iradah, berkehendak dengan iradah yang mutlak. Nah, itu dikatakan tadi, itu daripada mana punca dia? Daripada amal syariat, itu amal yang zahir, membawa kepada amal yang batin, melalui tariqah, mencapai dia kepada makrifah tadi. Hakikat kauniyah, hakikat sifatiyah dan sebagainya. Baik. Kemudian, maka dia kata di sini, wa yusammal inkishafu ma'rifatan. Maka dinamakan inkishaf tadi, keterbukaan hatinya untuk mengenal hakikat alam dan juga mengenali hakikat sifat Allah Ta'ala, maka dikatakan itulah dikatakan ma'rifah. Wa yud'a sahibul inkishafi muhaqqiqan wa arifan, maka orang yang memiliki ma'rifah yang seperti ini, dia dapat membuktikan, makna dia merasa pembuktian kesempurnaan sifat Tuhan dengan melihat kepada alam. Orang ini dinamakan muhakkik, orang yang sangat-sangat tahqiq, sangat halus. Wa arifan, dan orang yang sangat-sangat kenal dia Allah Ta'ala. Itu nama yang dijolokkan, yang diberi kepada ahlul kasyf. Orang yang ahlul kasyaf, tersingkap segala yang tertutup. Ya. Baik, saya ulang juga balik sekali lagi supaya tuan-tuan jangan salah faham maksud saya tadi. Iaitu ilmu amalan syariat itu terkait dengan hukum fiqh. Kemudian amal yang kedua dikatakan amal tariqah. Amal tariqah tadi adalah perjalanan untuk mencapai amal, dipanggil amal hakikat tadi. Iaitu yang dikatakan batin daripada batin daripada amal kita tadi, iaitu ikhlasnya, dengan sabarnya, dengan waraknya, dengan tamalluknya. Tapi mencapai yang itu melalui tariqah, iaitu ada jalan dia. Maka jalan yang menyampaikan kepada amal yang batin namanya tariqah. Akhirnya dia mencapai hakikat kauniyah dan hakikat sifatiyah tadi, maknanya dia merasai kesempurnaan sifat Tuhan dan dia merasai segala alam ini adalah di bawah tadbir Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, maka membawanya sampailah dia kepada makrifah. Baik. Kita tengok perkataan ulama dan orang yang arifin tentang makna tariqah. Ini dan juga hakikat. Ini tuan-tuan, saya bawakan sebab apa dia. Bila kita membincangkan berkenaan dengan tariqah, ya, kita sering salah faham. Tariqah ini kita katakan, ya, tariqah ini orang yang tak perlu lagi berkait dengan syariat. Tidak. Ya. Karena kita kata saya beramal dengan cukup dengan amalan tariqah saya sahaja, maka tak perlu lagi saya belajar mengaji dan sebagainya. Tumpu kepada tariqah semata-mata. Silap. Jadi ulama ada menyebutkan di sini, nanti saya sebutkan juga daripada kitab, iaitu Al-Jami' fil Awliya ni, berkenaan dengan bayan mamniyu tariq, iaitu keterangan tentang tapak tariqah itu sendiri. Baik. Kemudian dia kata Imam Rifa'i. Al-Imamur Rifa'i qaddasallahu sirrah. Berkata Al-Imamur Rafi'i. Kata Imam Ar-Rifa'i Kar-Rafi'i. Al-Imamur Rifa'i berkata Imam Rifa'i qaddasallahu sirrahu qala radhiyallahu anhu fil burhanil muayyad. Telah berkatalah oleh Al-Imamur Rifa'i dalam kitabnya Al-Burhanul Muayyad, maknanya hujah-hujah yang diperkemaskan. Hujah-hujah yang didokong. Baik. At-tariqatu asy-syari'atu wasyari'atu at-tariqatu. Dia kata tariqah itu adalah syariat. Baik. Syariat itu adalah tariqah. Maknanya apa dia? Ya. Baik, cuba tengok. Wal farqu bainahuma lafziyyun. Perbezaan di antara tariqah dan syariat itu adalah sekadar dalam bentuk lafaz. Wal madatu wal ma'na wan natijatu wahidah. Sedangkan dia kata elemen dia, sedangkan makna dia, sedangkan keputusan daripada syariat dan tariqah itu adalah sama. Apa makna sama kat mana?
Syariat itu adalah kita katakan sebagai satu hukum yang berbentuk taklif, hukum pertanggungjawaban yang disebutkan pada awal tadi. Maka pengamalan daripada syariat itu namanya tariqah, nanti akan mencapai kepada amalan hati tadi, khusyuknya, mencapai sabarnya, syukurnya dan sebagainya. Baik. Sebab itu dikatakan tariqah itu adalah syariat, syariat itu adalah tariqah. Maknanya pengasingan itu adalah ada maksud yang tersendiri, ya, ada makna tersendiri, tetapi nak ceritanya kenapa dikatakan tariqah itu syariat, syariat itu tariqah? Kerana pemahaman kita daripada pengamalan syariat itulah namanya tariqah. Baik. Maknanya dengan sembahyangnya, dengan mengajinya, dengan apa juga bentuk ibadah, itu pengamalannya nama tariqah. Ini kata Al-Imam Rifa'i qaddasallahu sirrahu, qaddasallahu sirrahu. Baik. Kemudian Al-Imam Ibnu Abidin mengatakan dengan tariqah tadi, at-tariqah hiya siratul mukhtasah bisalikin min qat'il manazil wa taraqi fil maqamat. Dia kata tariqah itu adalah perjalanan yang tertentu dengan orang-orang yang salik. Maknanya, orang-orang yang menjalani perjalanan untuk ma'rifah kepada Allah. Itu jalannya apa? Tariqah. Min qat'il manazil. Daripada memutuskan beberapa manzilah-manzilah. Maknanya, ada beberapa perkara yang perlu diselesaikan dalam perjalanannya untuk usul kepada Allah. Wattaraqi fil maqamat, dan setelah itu dia akan naik daripada satu maqam ke satu maqam, satu maqam ke satu maqam yang lain. Ini tuan-tuan, ya, maqam ini taklah sukar kita faham, taklah susah kita nak memahamkan. Yang penting kita mengatakan adalah seorang sufi itu adalah orang yang bertaubat daripada dosa. Maka orang sufi tersebut, bila dia bertaubat, dia pastikan dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kalau terjatuh juga, dia mengatakan kesempurnaan sifat Tuhan, iaitu kesempurnaan sifat iradat. Manusia berkehendak, tapi akhirnya kehendak Tuhan akan membatasi kehendak manusia. Itu dia. Dan dia seorang yang bertaubat, artinya apa dia? Kerana itu adalah maqam yang pertama yang perlu dimiliki oleh seorang salik sebelum bergerak kepada maqam yang kedua, sehingga ulama mengatakan barang siapa yang tidak tahqiq di dalam maqam taubat, maka tidak akan meningkat kepada mana-mana maqam. Tidak akan ada ridha, tidak akan ada ikhlas, melainkan setelah melalui maqam yang pertama, artinya maqam taubah, iaitu maqam taubat kepada Allah daripada segala dosa. Maka tariqah tadi adalah perjalanan yang khas, yang tertentu bagi orang salik di dalam memutuskan perjalanannya di samping meningkat daripada satu maqam ke satu maqam yang lain. Baik. Kemudian, katanya lagi, tariqah itu adalah penyaksian rububiyah dengan hati. Maknanya, penyaksian terhadap ketuhanan Allah Ta'ala dalam mentadbir segala benda. Maknanya, kita mengatakan bahawasanya diri kita ditadbir oleh Allah, alam ini ditadbir oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka yang dilihat itu adalah apa dia? Haqa'iqul kauniyah dan al-haqa'iqul sifatiyah. Itu melihat kepada hakikat alam ini tidak bergerak sendiri, melainkan Allah yang mentadbir dia. Dan pentadbiran Allah itu menunjukkan kepada apa dia? Kesempurnaan sifat dia. Yang itulah yang dilihat oleh ulama sufi. Maka memerhatikan tadi adalah tariqah oleh ulama sufi menurut Al-Imam Rifa'i. Baik. dalam katanya lain, kata Imam Rifa'i, iaitu hiya sirrun ma'nawiyun, iaitu katanya tariqah itu merupakan sirrun ma'nawiyun, iaitu satu rahasia yang berbentuk maknawi.
Dia ada tapi tidak dapat dilihat, tidak dapat dikesan di mana. La hadda lahu, tidak ada batas baginya, wala jih, dan tidak ada arah baginya. Dia ada dalam diri seseorang tariqah tadi. Itu apa dia? Melihat pentadbiran Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal dia hakikat kauniyah dan hakikat sifatiyah. Itu adalah sirrun maknawiyun, satu rahasia yang berbentuk maknawi di dalam hati seseorang yang benda itu tidak ada batas dan tidak ada arahnya. Baik. Kata Imam Rifai lagi, tariqah dan syariah itu mutalazimah, iaitu saling lazim melazim antara satu sama lain. Lianna tariqah ila Allah Ta'ala laha zahirun wa batinun. Sama. Kata Imam Rifai, sama dengan yang mula-mula tadi. Karena tariq, perjalanan kepada Allah itu ada jalan yang dikatakan jalan yang zahir, ada jalan dikatakan jalan yang batin. Fa zahiruha asy-syari'atu wa tariqah wa batinuha al-haqiqah. Baik. Dia kata yang zahirnya adalah syariat dan tariqah. Makna syariat tariqah apa dia? Syariat itu adalah hukum halal, haram dan sebagainya. Pengamalan ataupun praktik daripada hukum tadi. Kalau wajib, laksanakanlah. Melaksanakan yang wajib itu dinamakan tariqah. Yang itu amal yang zahir. Kemudian setelah amal yang zahir menyampaikan kepada ikhlas, kepada apa juga yang tersebutkan awal tadi, maka dia akan membawa kepada hakikat, iaitu mengenal dia hakikat kauniyah dan hakikat sifatiyah. Baik. Maka isi kandung hakikat itu adalah apa dia? Tariqah dan juga syariat. Maknanya tidak akan dapat sampai kepada hakikat kalau tidak ada syariat. Makna orang tak sembahyang, jangan ceritalah pasal hakikat. Maknanya apa dia? Itu adalah kenyataan palsu. Kenyataan palsu, tuan-tuan. Ya. Tak ubah seperti orang yang tahu. Ya. Orang yang tahu, orang rumah dia katakan tak boleh makan petai. Kalau makan petai apa jadi? Kalau makan petai, dia akan sakit perut, akan cerit-berit, kemudian muntah-muntah, tahan hospital seminggu. Tapi pada masa yang sama, dialah yang membekalkan supply petai ke rumah dia. Saja dia bagi bini dia makan. Dia kata sayang kat rumah dia. Tapi apa jadi? Akhirnya dia sendiri yang membawakan makanan yang menjadi pantang kesihatan orang rumah dia. Adakah kita kata dia sayang? Tak. Itu cakap mulut bolehlah. Tapi pembuktian tak ada. Demikian bila kita kata orang itu dia sayang kepada Allah. Orang ini cinta kepada Allah. Tapi seluruh syariatnya macam mana? Tak terjaga. Tariqahnya bagaimana? Tak terjaga juga. Jadi macam mana kita katakan dia seorang yang mengamalkan hakikat, kerana hakikat tadi kandungannya adalah amal syariat dan amal tariqah. Amal tariqah tadi adalah melaksanakan syariat. Kalau semayang itu wajib, maka dilaksanakan. Pelaksanaannya namanya tariqah. Maka pelaksanaan tadi pada syariat tadi akan menghasilkan sesuatu yang lain namanya hakikah ataupun hakikat. Baik. Jadi setelah itu nanti barulah dikatakan oleh pengarang ini, iaitu gabungan daripada tiga tadi, syariat, tariqah dan hakikah itu akan melahirkan apa dia? Iqamatul ubudiyyati 'alal wajhil muradi minal 'abdi. Itulah kandungan daripada tiga itu adalah mendirikan kehambaan kepada Allah di atas bentuk atau spek yang dikehendaki oleh Allah daripada hamba. Allah nak macam mana kepada hamba? Iaitu Allah mengkehendaki manusia ini melaksanakan syariat. Allah mengkehendaki manusia mengenal syariat. Allah mengkehendaki daripada manusia dia ikhlas, sabar dan sebagainya. Maka akhirnya dia melihat apa dia? Daripada apa yang dilihat daripada alam ini, akhirnya berdasarkan kepada syariat dan tariqah tadi, maka didapatnya adalah hakikat kauniyah, iaitu segala alam ini di bawah urus tadbir Allah Ta'ala. Alangkah agungnya Allah Ta'ala. Itu yang dikehendaki. Dan alangkah agungnya sifat-sifat Allah. Akhirnya membawa kepada mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Merasai kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini amal daripada syariat, tarikat dan juga hakikat. Baik.
Saya nak bawa juga perkataan daripada orang yang kita biasa dengar nama dia, iaitu Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ini Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi ini orang luar biasa. Ya. Ulama sufi daripada Mesir. Memiliki keilmuan yang sangat mantap. Mentafsirkan Al-Quran di bumi Mesir. Tuan-tuan, Mesir ini ulama dia bersepah. Ulama dia ramai. Ya. Ulama dia ramai. Tetapi dalam pada ramai-ramai ulama ni, ada ulama yang lebih menonjol, namanya Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Dia ulama dan wali Allah. Apa kata dia tentang tariqah? Baik. Dia kata, kalau kita buka dalam YouTube pun ada. Kita type dia Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Adalah kisah dia. Adalah dia cakap. Tapi dalam bahasa Arab lah. Ya. Berkata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, dia kata, kullu insanin wasala ila Allahi bi tariqin min at-turuq. Setiap manusia, setiap insan itu wasala, dia sampai kepada Allah. Bagaimana cara dia sampai kepada Allah? Setiap orang yang sampai kepada Allah itu sampainya macam mana? Bi tariqin min at-turuq. Dengan satu jalan daripada jalan-jalan yang ditetapkan oleh agama kita. Maknanya daripada jalan-jalan tariqah. Makna tariq itu maknanya jalan. Jadi sampainya orang kepada Allah tadi adalah dengan satu jalan daripada jalan-jalan yang ada dalam agama kita. Ausiqatin minas siyaghi, ataupun satu uslub, satu bentuk daripada bentuk-bentuk ya'taqidu anna tariqal ladzi salakahu, yang ia sendiri manusia tadi berpendirian bahawa jalan yang dilaluinya kepada Allah itu adalah aqsarut turuq, itu adalah jalan yang paling ringkas, paling cepat yang menyampaikan dia kepada Allah. Itu kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Dia kata setiap orang ni dia akan sampai kepada Allah dengan jalan yang tertentu, dengan metod yang tertentu. Contoh, ada orang ya, dia mengkaji hadis, dia mengaji hadis. Pagi, petang, siang dan malam dia baca hadis ya. Tuan-tuan, baca hadis itu boleh menjadi satu amal tariqah. Amal wirid. Karena Nabi sendiri menyampaikan hadis dan Nabi sendiri mengatakan ballighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Dan apa kata Allah Ta'ala? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa jua yang diperintahkan oleh Nabi SAW hendaklah engkau sampaikan, dan apa jua yang ditegah hendaklah engkau jauhkan. Daripada mana kita tahu Nabi suruh, Nabi larang? Daripada hadis. Maka ada ulama yang menjadikan bacaan hadis itu sebagai wiridnya. Itu dikatakan, bila menjadikan wirid itu dikatakan amal tariqah menurut orang sufi. Yang kita kata hadis itu adalah syariatnya. Mengamalkannya itu adalah tariqahnya. Maka dia sekadar membaca kitab-kitab hadis, sekadar mengajar orang, itu adalah tariqun minat turuq, satu daripada jalan-jalan yang ada. Wasiyaghin minas siyaghi, makna satu metod daripada metod-metod yang tertentu yang ia yakin bahawa jalan yang ia lewati, yang dia lalui itu adalah jalan yang paling cepat menyampaikannya kepada Allah Ta'ala. Baik. Walidzalika ikhtanafan nas, dan dengan kerana itulah ya, masing-masing menyangka inilah yang paling cepat, inilah yang paling cepat, maka manusia itu berselisih. Tidak sepandangan, tidak sependapat. Li anna wasaila ibadatillah muta'addidatun, karena medium yang menyampaikan kepada ibadat tersebut muta'addidah, bukannya satu, pelbagai. Maknanya ada yang dengan membaca hadis, ada membaca Al-Quran, ada orang dengan mengaji kitab, ada orang dengan wirid-wirid yang tertentu, ada orang yang bangun malam. Maka itu dikatakan muta'addidah, makna jalannya pelbagai untuk sampai kepada Allah. Sebab apa dia? Karena memandang inilah jalan yang paling dekat sekali. Walidzalika, dan kerana itu ya,
Karena i'tikad masing-masing bahawasanya inilah jalan yang paling dekat menyampaikan kepada Allah Ta'ala, maka jadilah medium untuk ibadah itu pelbagai. فَإِذَا دَخَلَ إِنسَانٌ مِنْ بَابٍ وَطَرِيقٍ, apabila orang itu masuk dalam mana-mana pintu, masuk dari dalam mana-mana tarik perjalanan, maka wa ahassa annahu naqalahu wa awsalahu, maka dia akan merasakan bahawasanya yang diamalkan itulah yang akan membawanya kepada Allah dan menyampaikannya kepada Allah. Badara ila naqlihi liman yuhib, maka dia kata bersegeralah dia menakalkannya kepada orang yang menyukainya. Baik. Jadi maknanya bila dia mengatakan itu yang ni, dia segeralah dia menyampaikan kepada orang jalan yang paling mudahnya untuk makrifah kepada Allah. Memperoleh satu-satu sir ataupun asrar rohaniyah, maka caranya wiridnya bagian-bagian. Itu kata pengarang tadi. Bersegeralah dia menyampaikannya pula kepada orang yang dia rasa orang itu boleh mendapatkan peluang untuk makrifah kepada Allah, untuk usul dan sebagainya berdasarkan kepada pengalaman rohani yang telah ia lalui. Itu antara tentuan yang dapat kita bawakan kerana masa kita agak terbatas. Banyak lagi pandangan-pandangan ulama, termasuk Imam Junaid Al-Baghdadi. Mungkin yang ini yang terakhir yang saya bawakan sebelum kita tengok apakah perkaitan antara tauhid dengan tasawuf. Baik. Kita akan baca kitab tasawuf ni, itu adalah kitab karangan Al-Imam Al-Qushairi. Ya, saya ambil daripada Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Baik, kitab ini ya, saya mendapat ijazah daripada orang yang tak sangka-sangka, iaitu ulama fiqh yang sangat terkenal, iaitu Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Dia terkenal dengan fiqh, tapi dia mengijazahkan kepada saya kitab ni, kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Saya pun tak terkejut jugalah. Dia kata, ajaztukum biqira'ati hadzal kitab wal istifadati wa ansahukum bi darurati, apa tu? Nak kena tengok balik tulisan Arab kan. Ya, dia tulisan dia tu agak ringkas. Maknanya ini adalah buah tangan Wahbah Zuhaili. Lagi dia tulis tu tantangan dia Ustaz Doktor, mana Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili tahun 2007. Almarhum. Baik. Saya bawa sikit ya. Termasuk Imam Sa'al Al-Tusturi, Imam Abdul Qadir Al-Jilani, ya. Baik, Al-Wahab Asy-Sya'rani, Abdul Hasan Asy-Syadzili, Abu Sa'id Al-Kharraz, Abdul Hasan Al-Warraq, Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Ibrahim Muhammad Al-Nasr Al-Abadi, Ahmad Zarruq. Ini semua adalah pemuka-pemuka ataupun tokoh-tokoh ilmu tasawuf. Beliau mengatakan begini. Kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, ini penghulu ulama sufi, ya, penghulu orang-orang sufi. Apa dia kata? Dia kata mazhabuna hadza muqayyadun bi usulil kitab wa sunnah, jelas. Dia kata mazhabuna, mazhab kami, ahli sufi maknanya. Mazhabuna hadza, mazhab kami ini, iaitu mazhab kami daripada ahli sufi, muqayyadun, itu diikat, dikaitkan bi usulil kitab wa sunnah, dengan usul-usul daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Bukan maknanya kita rasa, merasa-rasa je. Saya rasa kita buat tariqah lah, kita buat tariqah dah. Baik. Wa qala aidan at-turuq kulluha masdudatun 'alal khalqi illa 'ala man iktafa athar ar-rasul wattaba'a sunnatahu wa lazima tariqatahu. Baik. Dia kata jalan kesemuanya itu masdudatun, ditutup. Jalan semuanya ditutup rapat alal khalqi, ke atas makhluk. Illa ala man iktafa, melainkan akan dibuka jalan itu kepada orang yang iktafa, maknanya mengikut, menjejaki asarar rasul, kesan-kesan peninggalan Nabi SAW. Maknanya apa dia? Jalan yang pernah dilalui oleh baginda SAW, mereka mengikutinya daripada belakang. Orang inilah mendapat, dia kata, jalan yang ditutup tadi.
Mana jalan ditutup, tapi tidak ditutup, melainkan ditutup kepada orang yang mengikuti jalan para Rasul. Kalau tak ikut jalan Rasul, maka tidak akan dibuka jalan tersebut. Wattaba'a sunnatahu wa lazima tariqatahu. Dan orang yang mengikut sunnah Nabi dan melazimi perjalanan Nabi SAW. Karena sesungguhnya jalan-jalan kebajikan itu kesemuanya dibuka ke atasnya. Itu kata Imam Junaid Al-Baghdadi. Tapi ringkasannya apa dia? Iaitu kata Syekh Junaid, kitab apa ni, tariqah kami dia mesti di atas jalan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Baik. Satu lagi, Sahal Al-Tusturi dia mengatakan usuluna sab'atun, iaitu kita punya asas kita 5. Ada 7 asas kita. Kata Syekh Al-Imam Abdullah Sahal bin Abdullah Al-Tusturi. Dia kata apa dia? Yang pertama sekali, at-tamassuk bil kitab bi kitabillahi ta'ala. Pertama sekali adalah kami berpegang dengan kitab Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, walittida'u bi sunnati rasulih, dan kami mengambil pengajaran menjadikan sunnah Rasul SAW sebagai panutan ikutan kami. Yang kedua. Yang ketiga, wa aklul halal, dan kami yang ketiga adalah makan cuma benda halal. Kalau syubhat kami tak usik. Yang ketiga. Yang keempat, wakaful adha. Kami ini tidak menyakiti orang lain. Maknanya, kalau ada ruang ke arah menyakitkan orang, kami akan tutup. Kemudian, wajtinabul asam. Itu menjauhkan dosa. Yang kelima. Yang keenam, wattaubatu, dan taubat. Yang ketujuh, wa'ada'ul hukuk, dan melaksanakan segala hak. Hak boleh. Hak kejiranan, hak kawan-kawan, hak adik-beradik, hak guru, hak isteri, hak anak-anak dan sebagainya. Itu kata Sahal Al-Tusturi. Ini orang tariqah ini kena macam itu. Dan terakhir kita ambil satu lagi supaya jelas. Baik. Ini kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sini. Syekh Qadir Al-Jilani. Dalam kitab mana ni? Dalam kitab Al-Fathur Rabbani. Ini kata kitab Al-Fathur Rabbani. Jangan main-main dengan ni. Dia ni Sultanul Aulia, raja kepada para wali. Maka dia sendiri mengatakan apa dia? Kullu haqiqatin la tashhadu laha asy-syari'atu fahuwa fahiya zindiqah. Setiap hakikat kesempurnaan sifat itu, kita melihat alam yang menandakan pembuktian wujud Allah dan menunjukkan kepada kesempurnaan sifat-sifat Allah, maka kalau hakikat yang seperti itu, la tashhadu laha asyari'atu, tidak menyaksi dengan hakikat itu oleh syariat, maka fahiyya zindiqah. Maka hakikat itu hakikat yang zindik, iaitu hakikat orang kafir. Tir'il haqqi azza wa jal, terbanglah engkau kepada Allah Ta'ala bijana hayil kitabi wa sunnah, dengan 2 sayap, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Udkhul alaihi, dia kata maka kau masuklah ke dalamnya. Wa yaduka fi yadir Rasul, nescaya tangan engkau akan berada di tangan Rasul. Maknanya engkau akan dipimpin oleh Rasul. Tapi Rasulullah dah tak ada. Maknanya peninggalan Rasul itu siapa dia? Iaitu kitab-kitab hadis, kitab-kitab ilmu yang terkait dengan pengajian-pengajian hadis, pengajian-pengajian akhlak, dan dipimpin oleh guru-guru yang mursyid. Maknanya simbolik daripada engkau akan dipimpin tangan Rasulullah, maknanya melalui orang-orang yang tertentu yang dikatakan pewaris para nabi. Dia akan membimbingmu. Baik. Itu yang terakhir. Wallahu a'lam, kita habiskan yang ini adalah segi tariqah. Kesimpulannya adalah syariat tidak boleh lepas. Ya, tidak ada orang boleh mendakwa saya terlepas daripada syariat Tuhan. Tak ada. Tak boleh. Haram kataan tersebut. Kemudian mempraktikkan daripada syariat, perintah Tuhan dipanggil tariqah. Maka hasilan daripada tariqah tadi namanya haqiqah ataupun hakikat. Iaitu apa hasil dia? Iaitu dia mengetahui akan haqa'iq kauniyah dan haqa'iq sifatiyah. Ya. Baik. Dan tidak ada ulama sufi yang besar-besar mereka sangat menitik beratkan perihal
syariat. Maknanya kalau lagi daripada syariat, itu bukannya fahaman daripada fahaman ahli sufi. Tuan-tuan, kita ada masa sedikit lagi, 5 minit, saya akan bacakan tentang usul tauhid inda sufiyin. Maknanya, usul tauhid ataupun dasar-dasar tauhidnya orang-orang sufi. Ya, maknanya tuan-tuan, kalau kita orang sufi, tengoklah ni. Kalau kita bukan orang sufi, kita tahulah orang tasawuf, inilah dia punya tauhid dia. Yang kita tuduh sembarangan, kita kata orang-orang orang sufi ni bukannya betul. Dia punya akidah dia, akidah ittihad dengan hulul. Ni siapa cakap? Maka ni usul tauhid menurut siapa ni? Ini sebut siapa yang sebut? Iaitu Al-Imam Al-Qushairi. Al-Imam Al-Qushairi sendiri pun tidak menakalkan pandangan peribadi, tapi bawa juga pandangan daripada Al-Imam Junaid Al-Baghdadi dan juga pandangan daripada A'immatus Sufiyah yang lain. Baik. Ini sebab masa kita tidak mengizinkan kerana sebuah kitab lagi yang saya nak sebutkan, iaitu asas tentang pembinaan tariqah. Itu apa dia? Asas yang dibina dalam tariqah. Baik. Sebab kita tadi bicarakan tentang tariqah kan? Iaitu dalam tajuk yang tengok tu ada berkaitan dengan tariqah. Kemudian kata di sini, orang-orang ataupun syekh-syekh daripada ilmu tasawuf, maknanya syekh-syekh tasawuf atau syekh-syekh sufi ni, mereka membina kaedah-kaedah mereka di atas satu dasar yang sahih di dalam ilmu tauhid. Itu yang pertama sekali. Sebab itu sering saya sebutkan dalam pengajian-pengajian tasawuf, iaitu kemuncak daripada perjalanan tasawuf itu adalah permulaan di dalam perjalanan ilmu, itu kemuncak daripada ilmu tauhid itu adalah permulaan dalam ilmu tasawuf. Maknanya apa? Betul-betul menguasai ilmu tauhid, barulah kita kata benar-benar boleh faham ilmu tasawuf. Kalau ilmu tauhidnya tidak betul, maka tidak boleh. Sebab itu dikatakan mereka membina kaedah-kaedah mereka, yakni ulama sufi, di atas usul yang sahih di dalam ilmu tauhid. Kemudian mereka memelihara berdasarkan kepada kaedah tadi, mereka memelihara akidah mereka daripada terkena bid'ah. Iaitu akidah mereka jangan sampai akidah yang tak pernah diiktikadkan oleh Nabi dan juga para sahabat. Serta para Nabi tak pernah mengiktikadkan demikian. Orang tanya balik, adakah sifat 20 tu Nabi pernah iktikad? Apa pula Nabi tak pernah iktikadnya? Itu keesaan Allah. Adakah Nabi kata Tuhan tu dua? Ada kewujudan Allah. Adakah Nabi mengatakan Tuhan tidak wujud? Jadi maknanya kesimpulan daripada sifat 20 itulah pegangan para Nabi dan pegangan Nabi SAW. Ada tak Nabi mengatakan Allah Ta'ala itu sama macam makhluk je baru wujud? Tak ada. Bahkan Allah itu sedia ada. Kalau dia baru ada, pasti dia juga ada pencipta dia. Baik. Dan mereka mendekatkan diri mereka dengan apa sahaja yang telah dihasilkan oleh salaf. Dan juga Ahlus Sunnah, salaf dan Ahlus Sunnah daripada ilmu tauhid. Maknanya, daripada ilmu tauhid ini, mereka mendapatkan sesuatu yang terkait dengan salafus salih, sesuatu terkait dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Macam mana Ahli Sunnah wal Jamaah mereka beriktikad? Demikianlah iktikadnya Ahli Sufi. Walaisa fihi tamsilun wala ta'tilun. Dan tidak ada di sana tamsil, iaitu ada sama rupa Allah Ta'ala dengan makhluk. Tak pernah ada di Sufi mengatakan demikian. Wala ta'til, dan bukannya menafikan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kata, yalah, tapi Ahli Sunnah ni, sebab 20 ni kan menafikan tangan bagi Allah Ta'ala. Kan menafikan juga tu. Tangan tu kenapa? Kita tak menafikan tangan. Tak ada kita kata yadun tu tak boleh. Bukan. Kita cuma melarang memaknai yadun dengan tangan dalam Al-Quran kerana membawa kepada tasbih. Membawa kepada tamsil, menyamakan Tuhan dengan makhluk. Itu je. Dan tidak munasabah Allah Ta'ala itu bertangan, berkaki dan sebagainya. Kerana Allah itu bukannya objek yang memenuhi ruang.
Semua ni semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana pula dia cipta dan dia sendiri ada daripada unsur yang sama dengan apa yang dia ciptakan. Baik. Maka itulah pegangan ahli tauhid. Dan mereka mengenal akan hak Tuhan yang bersifat dengan qidam. Baik. Satu, habis selesai di situ. Panjang lagi sebenarnya, cuma saya terus kepada ma'rifatullah ta'ala. Makrifat kepada Allah. Kata Abu Bakar Al-Shibli, Allahu huwal wahidul ma'ruf qabla al-hudud wa qabla al-huruf. Subhanahu la hadda li zati wa la hurufa li kalamih. Baik. Ini kata Abu Bakar Al-Shibli. Bila katakan tentang tauhid. Apa itu tauhid? Dia kata tauhid itu adalah apa dah tu makrifah kepada Allah. Apa dia makrifah? Makrifah tu kata Imam Al-Shibli, artinya Allahu huwal wahidul ma'ruf. Allah itu adalah satu zat yang esa, al-ma'rufu, yang telah pun diketahui dengan jalan bagaimana? Dengan jalan melalui keterangan daripada ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Maka itulah dikatakan makrifah. Dan Allah Ta'ala itu asa. Al-ma'rufu qabla al-hududi, sebelum adanya batasan-batasan, wa qabla al-hurufi, dan sebelum adanya huruf untuk mengeja. Adanya Allah itu qidam. Kalamnya juga qadim. Baik. Subhanahu la hadda li zatih, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada batasan bagi zatnya, wala hurufa li kalamih, dan tidak ada sebarang huruf bagi perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Waqad su'ila Ruwaim bin Ahmad an awali fardin faradahu Allah azza wa jalla ala khalqih. Dan ditanya orang akan Ruwaim bin Ahmad daripada tentang perkara pertama yang difardukan oleh Allah Ta'ala ke atas makhluknya. Faqala al-ma'rifah, maka berkatalah Ruwaim bin Ahmad, iaitu yang pertama diwajibkan ke atas makhluk itu adalah ma'rifah. Ini orang kata awwaluddin ma'rifatullah. Wallahu a'lam. Ada mengatakan bukan hadis, ada mengatakan hadis, ya. Di qaulihi ajalla zikruh, karena firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan kerana ibadat. Qala, telah berkata Ibnu Abbasin, illa liya'rifun. Kata Ibnu Abbas, illa liya'rifun, melainkan supaya engkau mengenal akan daku. Itu yang paling pentingnya. Baik. 12, saya berhenti sebentar. Saya buka kepada soalan dulu sebelum kita sambung. Kalau ada persoalan yang tidak jelas dan sebagainya, perlu kepada penjelasan. Di saat waktu-waktu kritikal, jam 12, keadaan berpuasa, mesti ada sedikit mengantuk. Ada persoalan? InsyaAllah kepada semua peserta lah kita buka soalan pada Tuan Guru jika ada. Kalau tak ada, kita tengok Ustaz soalan tadi apa dia yang nak tanyakan tu? Baca satu. Ada soalan Ustaz daripada saya. Aha. Tapi handphone saya ni kurang jelas lah, kurang kuat suara Ustaz tu. Mudah-mudahan Ustaz dengar suara saya. Jadi boleh saya? Jadi sekarang ini ada kumpulan-kumpulan manusia atau bila kita kata orang awam tu, mungkin orang awam tapi saya kata ini asatizah lah, yang dalam menghurai ayat mutasyabihatu Allah di Arash, Ar-Rahman di Arash, kemudian turun pula ke langit pertama. Jadi itu memberi kekeliruan kepada masyarakat awam lah. Sebab yang berkata tu pun dengan hujah-hujahnya dan sebagainya. Jadi saya terasa sangat rungsing dengan akidah orang awam akan terkesan dengan mereka tu Ustaz. Ahlussunnah Jamaah mengatakan bukanlah zat Allah tu di aras dan turun di bumi, langit bumi, kemudian gitu kan Ustaz. Boleh Ustaz bagi pencerahan sikit? Saya punya ni kurang jelas. Ustaz boleh mikrofon tu boleh di ni Ustaz? Tak clear kan? Ini sekarang ni sekarang ni ada sebahagian kalau kita lihat di YouTube tu kan. Jadi soalan Ustaz tu saya dapat dengar jelas. Oh ya, okey. Itu saja Ustaz. Suara saya yang tak jelas ya. Jelas Ustaz. Guru jelas. Jelas ya. Mungkin mikrofon saya apa ni, info saya lah agaknya yang masak. Silakan Ustaz pencerahan sedikit.
Baik. Terima kasih, Ustaz. Baik, sama. Ini kalau kita tengok dalam kitab-kitab yang besar lagi, kitab contoh Hasyiah Ad-Dusuki kan, Hasyiah Ad-Dusuki ala Ummil Barahin. Kita tengok dalam kitab apa dia Hasyiatul Amir atau dalam kitab As-Suhaimi itu. Kita akan mendapati seolah-olahnya kita kata ulama ahli sunnah terlampau keras. Dia menghukumkan kafir sebahagiannya, menghukumkan bukan kecil-kecil hukum, terutama terkait dengan mengatakan Allah tersebut berada di atas langit. Tapi masih ada ulama yang menyebutkan itu adalah menunjukkan dia berperingkat mubtadi di dalam ilmu tauhidnya, sekalipun dia seorang yang tinggi kedudukannya dalam bidang yang lain. Maknanya dalam bidang kesufian kemungkinan dia ada bidang-bidang fiqh kemungkinan dikatakan dia muntahi. Dia orang yang sampai level yang paling tinggi. Tapi dalam tasawuf tidak. Dan tasawuf dalam tauhid tidak. Kemungkinan dia berada pada peringkat mubtadi, orang yang baru nak mengenal Allah Ta'ala. Sebab itu dalam kitab Al-Imam Al-Qurtubi ada menyebutkan tentang orang yang mengatakan Allah Ta'ala itu berada di atas arash. Dia mengatakan Allah itu berada di atas arash. Bukan dia menterjemahkan berselo dengan berselo dengan apa jualah terjemahan yang lain. Tidak. Dia cuma mengatakan Allah itu di atas arash. Maka di situ dari ulama tafsir tidaklah sekeras sebagaimana ulama tauhid membahaskan berkenaan dengan orang yang berpahaman demikian. Baik. Jadi ulama tauhid kita mengatakan orang yang berpahaman yang sedemikian adalah orang mujassimah atau orang musyabbihah. Mujassimah artinya orang yang mengatakan Allah berjisim. Kenapa berjisim? Kerana bila berjisim itu bermakna Allah itu adalah objek. Bila dia berjisim, baru dia boleh mengambil ruang dan tempat. Kalau tidak boleh mengambil ruang dan tempat. Melainkan dia kata, awak dalam hati saya. Tapi awak tu di luar, bukan dalam hati dia. Cuma ingatan semata-mata, itu bukannya jisim. Jadi Allah itu adakah seperti ingatan? Tidak. Allah itu dia zat yang wajibul wujud. Bila kita kata Allah yang zatnya wajibul wujud itu menempati ruang, artinya kita mengatakan Allah itu adalah jisim yang boleh menempat ruang. Dan bila kita mengatakan Allah itu bertempat, artinya akan terkait dengan perkataan di mana? Di atas, di bawah, di luar, di dalam, dan sesuatu yang ada tubuhnya yang dikatakan berbentuk jisim, baru boleh kita katakan di luar, di dalam, di atas, di bawah dan sebagainya. Maka oleh kerana itu, pahaman yang mengatakan Allah di atas arash itu adalah pahaman yang dikatakan mujassimah, menjisimkan Allah. Atau pahaman musyabbihah yang mengatakan Allah tersebut ada kesamaannya, keserupaannya dengan zat yang lain seperti zat makhluk. Secara logik kita mengatakan itu tidak logik. Kenapa? Karena Allah itu tidak memerlukan kepada makhluk dia. Di samping itu Allah Ta'ala itu bukannya makhluk, bukannya objek dan tidak perlu kepada objek yang lain. Dan lagi pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dia qadim lagi azali. Sedangkan arasnya tidak bersifat qadim. Dia bersifat baharu. Sejak bila pula qadim memerlukan kepada yang baharu? Kalau begitu, Allah Ta'ala bukan baru ni dia bertempat. Pasti sebelum daripada itu, Allah juga telah pun bertempat. Bila diciptakan arash, maka barulah Allah boleh pindah tempat lama ke tempat yang baru. Maka itu dah mustahil. Baik. Maka oleh kerana itu, tidak boleh kita mengatakan demikian. Kalau kita mengatakan demikian, kita berfahaman mujassimah atau fahaman musyabbihah. Jadi ulama kita sekalipun ada dalil yang menyebutkan demikian, maka ulama mentakwilkan. Bahkan dasar akidah ahli sunnah wal jamaah
bukan terbina di atas ayat yang mutasyabihat, tetapi dibina di atas ayat yang muhkamat. Baik. Jadi kita sambung sedikit lagi, itu berkenaan dengan kata Imam Junaid Al-Baghdadi. Kita ambil satu kata Imam Junaid, kemudian kita ambil lagi lah mungkin satu atau dua sahaja kerana kita tengok pada masa kita. Kata Imam Junaid, sesungguhnya perkara pertama yang hamba itu berhajat kepadanya adalah mengenal makhluk mengenal akan penciptanya. Itu yang pertama sekali, kata Imam Junaid. Dia kata, awalu ma yahtaju ila abdu minal hikmati ma'rifatul masnu'i sani'ahu. Iaitu, makhluk itu perlu mengenal siapakah yang menciptakan dirinya. Baik. Dan perlu dia membezakan di antara sifat muhdas dengan sifat yang qadim. Maknanya, sifat makhluk dengan sifat pencipta makhluk perlu dibezakan. Jangan sampai sama. Jangan dikatakan nanti makhluk itu menyerupai Tuhan, Tuhan itu menyerupai makhluk. Jadi kita katakan ada fahaman musyabihah di situ. Mentasbihkan Allah, menyamerupakan Allah dengan makhluk dia. Maka ini adalah satu akidah yang dipertahankan sendiri oleh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Dan ini adalah imannya atau kepercayaan ulama sufi. Baik. Maka satu masa dia kata, Su'il Junaidu an tauhid. Imam Junaid ditanya orang tentang ilmu tauhid, faqala, maka berkatalah Imam Junaid, binafil adad wal andad wal ashbah, menafikan lawan bagi Allah Ta'ala. Maknanya apa dia? Binafil adad, maknanya sifat yang sebaliknya daripada sifat kesempurnaan Allah, itu tidak ada pada Allah. Seperti contohnya lemah. Lemah itu sifat lawan daripada sifat al-qudrah. Kita mensabitkan qudrah, tidak mensabitkan lemah. Kita tidak mensabitkan al-ajzu, kita mensabitkan al-qudrah. Maka oleh kerana itu dia kata, i'tiqadnya ahli sufi itu adalah menafikan sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala, ya, menafikan penyengutuan, dan menafikan keserupaan Allah dengan makhluk. Kita tidak kata tidak boleh menerima al-ashbah. Ashbah ni apa dia? Iaitu hampir mirip, tidak ada mirip. Bila tashbihin wala takyifin, tanpa menyamakan Allah dengan makhluk, wala takyifin, tanpa mengkaifiatkan bagaimanakah Allah Ta'ala itu. Wala taswirin wala tamstilin, dan tanpa kita menggambarkan Allah dan tanpa kita mengumpamakan Allah Ta'ala. Allah itu laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir, tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala itu maha mendengar lagi maha melihat. Baik, ini sebahagiannya daripada akidah ulama sufi. Dan yang terakhir kita ambil satu lagi, ya, iaitu katanya, baik, qala Yusuf bin Al-Husain. Kita ambil satu. Dia kata Yusuf bin Husain berkata, qama rajulun, telah berdiri seorang laki-laki, baina yaday Zinnun al-Masri. Zinnun al-Misri. Dia kata satu hari seorang laki-laki berdiri di hadapan satu orang sufi yang wali lagi saleh, itu nama Zinnun al-Misri. Faqala, maka berkatalah laki-laki itu, akhbirni, kau khabarkan kepada aku, mana bagi tahu aku ada tauhidi, tentang ilmu tauhid. Ma huwa, apakah tauhid itu? Faqala, maka berkatalah, siapa dia? Zinnun al-Misri. Apa dia? Anta alama, bahawa engkau kena tahu, anna qudratallahi ta'ala fil asya' bila mizajin. Kudrat Allah Ta'ala itu pada setiap sesuatu itu tanpa campur tangan daripada sesiapa. Penguasaan Allah terhadap segala makhluknya tidak dicampur tangan oleh mana-mana pihak daripada makhluknya. Sama ada malaikat ke apa kau tak campur tangan. Karena yang menggerakkan malaikat itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri. Kemudian, wasan'uhu lil asya'i bila ilajin. Sama juga dia kata.
Allah menciptakan setiap sesuatu ini tidak ada satu pun yang campur tangan dalam Allah menciptakan sesuatu. Wa illatu kulli syai' san'uhu, dan sebab yang terjadi kepada setiap sesuatu itu pun itu adalah ciptaan Allah. Wala illata li sun'ihi, dan sesuatu yang diciptakan itu tidak kerana sebab yang tertentu, tidak. Sebab itu pun makhluk Allah. Dan Allah tidak perlu kepada sebab itu untuk menciptakan sesuatu yang lain. Contoh amal ibadah. Amal ibadat itu patut diganjarkan dengan syurga. Allah tidak menjadikan syurga itu kerana amal seseorang, tidak. Seolah-olahnya Allah terpaksa menjadikan syurga kerana ada orang beramal. Kalau orang tak beramal, Allah tak menjadikan syurga, tidak. Maknanya Allah boleh memasukkan siapa sahaja dalam syurga dia, boleh masukkan siapa sahaja dalam neraka dia, boleh mengeluarkan siapa sahaja daripada neraka dia, boleh masukkan siapa sahaja ke dalam syurga dia. Itu adalah hak mutlak Allah Ta'ala. Maka dalam tauhid dikatakan wa illatu kulli syai' sun'uhu wa la illata li sun'ih. Allah itu segala sebab penciptaan itu adalah makhluk Allah. Maknanya sebab itu makhluk Allah, yang musababnya juga makhluk Allah, atau sebabnya makhluk Allah, akibatnya makhluk Allah juga. Dan Allah menjadikan sesuatu tanpa kerana sebabnya. Baik. Dan tidak ada di langit dan di bumi itu mudabbirun pentadbir ghairullah, selain daripada Allah. Maknanya, adakah orang lain yang mentadbir alam ini? Tidak ada. Semata-mata Allah yang mentadbir dia. Secara esa dia. Tidak ada Tuhan lain yang mentadbir. Allah sahaja. Tapi kita malaikat untuk bekerja tu, malaikat bekerja itu adalah dengan iradah Allah Ta'ala. Allah mengkehendaki dia buat begini, Allah mengkehendaki dia buat begini. Itu adalah kehendak daripada Allah Ta'ala. Baik. Artinya, takbir daripada Allah Ta'ala juga. Wa kullu ma tusawwaru fi khayalika, setiap sesuatu yang digambarkan di dalam khayalanmu, fallahu bi khilafi dzalika, maka Allah itu tidak sama dengan apa jua yang engkau gambarkan. Ini adalah sebahagian daripada tauhidnya orang-orang sufi. Ya. Sebab itu kita katakan tadi, ilmu tauhid, ilmu tasawuf terkait secara langsung dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu pintu penyudahnya adalah pintu permulaan kepada ilmu tasawuf al-mukasyafah. Maknanya, orang tidak sekadar mengamalkan tariqah, tetapi perlu faham dengan tariqah. Perlu faham dengan tauhid. Tidak semata-mata mengatakan, aku ahli sufi, tetapi hakikatnya dengan Tuhan dia tak pernah kenal. Sama ada dengan jalan am atau dengan jalan khas, itu akan merosakkan diri sendiri. Ya? Merosakkan diri sendiri. Dan kadang-kadang dia akan menyebabkan orang yang membawanya itu tersasar dalam perjalanan. Ya. Ini banyak terjadi kepada orang yang berjalan tanpa ada bimbingan. Ya. Gurunya pun tak betul, dia pun tak betul sekali. Apatah lagi dia tak kenal siapa yang dia sembah, tak kenal dia. Maka rosak dalam perjalanan. Jadi perasaan seorang-seorang. Baik, kesian. Kemudian sikit lagi kita terangkan tentang kandungan yang ada dalam tariq itu sendiri. Maka ada soalan dia kata, fa idza su'ilta ala ayyi syai'in bana at-tariq, bunya at-tariq. Bila engkau ditanya apakah apa dia elemen yang membina tariqah, fal jawab ala sitati asya'. Dia kata tarik ini, perjalanan ilallah, perjalanan kepada Allah Ta'ala ini dibina di atas 6 perkara. Apa dia? Pertama, at-taubah. Taubat dulu. Yang kedua, wal-uzlah. Menjauhkan diri. Waz-zuhdu. Dan ada zuhud. Maknanya tidak mengejar dunia. Wat-taqwa. Itu taqwa kepada Allah. Wal-qana'ah. Itu berpadanan dengan apa yang ada. Tak nak milik orang lain. Ya. Tapi diri sendiri pun dibagi kepada orang. Sedekah dia terus. Pada masa sama tidak menginginkan sesuatu yang ada pada tangan orang. Itu qanaah. Wat taslim, itu menyerahkan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Nah, adakah dia duduk saja? Tak. Dia kena usaha ikhtiar, tapi dia kena berpegang usaha ikhtiarnya tidak ada bawa apa keputusan. Yang memutuskan itu adalah Allah Subhanahu wa taala.
Ya, baik. Kemudian itu yang pertama. Tadi tariqah ini dibina di atas dasar taubat kepada Allah Ta'ala. Kan bagus. Dan memang Quran menyuruh kita bertaubat. Nabi suruh kita bertaubat. Dia ajar dalam kitab Al-Azkar macam mana cara melafazkan istighfar. Baik. Setelah itu dah taubat, dah cantik kita punya kata hati kita uzlah. Menjauhkan diri. Kerana khawatir kita orang akan terkena jahat kita. Dan kita beruzlah tadi juga lebih mengingatkan kita kepada Tuhan, menjauhkan kita daripada ingat kepada makhluk. Zuhud, iaitu maknanya apa dia? Dia tidak menggila dunia, tidak mengejar dunia. Dunia di tangan dia, cuma di tangan dia, tak lebih daripada itu. Kemudian ada taqwa, qanaah dan juga taslim, iaitu kita tafwid atau menyerah nasib kepada Tuhan. Kemudian dia kata, apakah hukum-hukum dalam tariqah? Jawabnya 6 juga. Apa dia? Pertama, ma'rifah. Dia kenal Tuhan. Yang kedua, al-yaqin. Yakin tu maknanya yakinlah. Wasakha, orang yang pemurah. Wasidqu, benar zahir dan batinnya. Wasyukru, dan syukur. Wattafakkuru fi masnu'atihi ta'ala. Dan berfikir tentang kejadian-kejadian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sedikit lagi yang terakhir, kita baca ada banyak lagi ni tentang tariqah. Jadi kita ambil yang terakhir, iaitu apakah kewajipan yang ada di dalam tariqah. Itu dia perbahasan dia panjang ya. Banyak dari dalil dia. Tapi saya ambil sekadar yang kita boleh ya ambil manfaat daripada kitab-kitab ini. Baik. Dia kata ada 6 juga. Apa dia? Pertama, zikru Rabbil Alamin. Pertama, zikir kepada Tuhan sekalian alam. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, tarkul hawa wad dunia. Yang kedua, ihsan apa ni? Kita zikr Rabbil Alamin, mengingati Allah. Tarkul hawa yang kedua, wad dunia, meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan dunia, mengikut agama, ihsan kepada makhluk. Yang keenam, melakukan kebaikan. Fa'ilul khairat, melakukan kebaikan. Inilah 6 perkara yang terkandung dalam tariqah, iaitu zikr wad dunia, dan meninggalkan dunia yang ketiga. Yang keempat, ittiba'uddin, mengikut agama. Yang kelima, ihsan kepada segala makhluk. Dan yang terakhir, melakukan kebajikan atau kebaikan. Ya. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi saya bukalah kalau ada soalan ke apa yang bertuan-tuan. Ya, masa kita tinggal lagi dekat 10 minit. Baik Ustaz, saya baca dalam izinkan saya bertanya boleh Ustaz? Boleh. Jadi sebagai orang awam ni, manakah tariqah di Malaysia ni yang Ustaz syorkan supaya kami mengambil ni lah, mengikutinya. Sekian, terima kasih. Baik. Sebenarnya kalau kita di Negeri Sembilan ni, ini saya tak pasti adakah semua Negeri Sembilan atau bukan Negeri Sembilan. Campur-campur ke Ustaz? Saya dari Selangor. Selangor, baik. Selangor saya tak pasti sebenarnya di mana ada tariqah. Tapi kalau di Negeri Sembilan ni, kita ada enakmen tariqah. Jadi tariqah itu dicek dia dan dipastikan keaslian dia, ditengok sanad-sanad dia, tengok segala amalan dia. Maka setelah dipuas hati oleh Jilsah Sufiah Negeri Sembilan, barulah dia diperlakukan sebagai tariqah yang mu'tabarah. Dan dia amalkan di Negeri Sembilan dan dibenarkan pengamalan dia. Yang ini di Negeri Sembilan lah. Jadi di situ akan ada mursyid yang boleh membimbing, ada guru mursyid yang boleh membimbing untuk perjalanan kerohanian tadi. Itu. Dan yang paling penting kita sebutkan daripada awal tadi, tariqah dengan makna apa? Dia mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tariqah yang paling pentingnya itu. Ya, kemudian kalau kita lebih jauh lagi, kita ambil bertariqah yang
berjenama Tariqah Ahmadiyah, Tariqah Naqsyabandiyah dan sebagainya. Ya. Disebutkan juga dalam kitab kita tadi, itu perlu pada bimbingan guru dia, perlu kepada kesahihan dia, sehingga dia amalkan dia, baru ada kesan dari pengamalan tersebut. Dan guru yang pernah wasil, guru yang telah usul kepada Allah Ta'ala, bukan guru yang dikatakan martabat murid. Bukan. Nanti martabat murid, maka budak, maka orang di bawah dia akan jadi temuk. Dia akan jadi masmumun, iaitu orang yang kena racun. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Ya. Barakallah. InsyaAllah Tuan Guru kita akan baca chat yang ni ya. Tuan Guru soalan boleh? Boleh. Baik. Yang pertama, perjalanan rohani tadi termasuk juga dengan konsep tahalli, tajalli atau macam mana dia kata? Itu yang soalan tu. Iyalah. Okay. Itu sebahagian daripada perjalanan rohani tadi adalah kita kata takhalli, tajalli. Ini semua istilah lah, ya. Takhalli itu maknanya kita membuang segala sifat yang mazmumah. Tahalli kita menghiasi dengan sifat yang mahmudah. Setelah itu zahir segala sifat yang baik-baik itu dipanggil tajalli. Nyata daripada sifat yang sifat mahmudah yang kita laksanakan. Tapi itu sebahagian daripada perjalanan kerohanian, itu sebahagian sahaja baru. Dan seterusnya Tuan Guru, apakah tanggungjawab orang alim tadi terhenti pada dirinya sahaja? Bagaimana pula tanggungjawabnya kepada ahli keluarga? Dia orang alim kan masyarakat. Dia suruh mengajar kunna aliman atau muta'alliman. Jadilah aliman orang yang mengajar, ataupun aliman mana orang yang alim, atau muta'alliman atau orang yang belajar. Orang yang nak jadi orang alim lah. Muta'allim ni belajar. Jadi maknanya siapa yang nak belajar kalau tak ada orang yang mengajar, dan siapa yang boleh mengajar kalau tidak memiliki ilmu. Maknanya masing-masing ada tanggungjawab tersendiri. Tanggungjawab muta'allim adalah belajar, tanggungjawab orang alim adalah mengajar. Dan salah satu daripada maksiat orang alim dalam tasawuf adalah tidak mengajar. Itu kerana maksiat dia. Maksiat orang yang tak alim pula tak belajar. Dia dah tahu alim ada, dia tak belajar. Itu kata maksiat orang yang jahil. Tapi dia tahu dia tak alim, dia pergi mengajar pula. Itu maksiat bagi orang yang jahil. Banyak. Baik. Atau orang yang alim, dia tak mau mengajar, sedangkan keluarga dia sendiri dalam keadaan terhuyung hayat. Keluarga dia terumbang ambing, tak boleh. Maknanya itu maksiat bagi diri dia, membiarkan keluarganya dalam keadaan tidak mengikut agama. Itu salah dia lah secara zahirnya. Baik, itu dia. Soalan seterusnya, Tuan Guru, dia kata, apa maksud sampai pada Allah? Apa kaitan tarian dalam zikir, pukul banda dan silat? Sampai kepada Allah Ta'ala itu sampai ma'rifah. Maknanya sampai pengetahuannya kepada Allah. Maknanya dia kenal benar-benar beza antara makhluk dengan khalik. Beza antara diri dia dengan Allah Ta'ala. Maknanya kalau dia boleh mengata Allah Ta'ala itu bertempat, itu sama dengan dia yang bertempat. Jadi taklah kata-kata was tak sampai dia kepada Allah Ta'ala dengan makna tidak makrifat dia kepada Allah. Tidak makrifat dia kepada Allah. Kemudian masalah zikir menari. Zikir menari dengan berzikir, Allahu a'lam lah. Ya. Karena dalam yang kita tengok daripada dalil-dalil yang kita peroleh. Ya. Dalam kitab Al-Hawil Fatawi, karangan Al-Imam Suyuti berkenaan dengan orang yang melakukan pergerakan inkhifat wartifah ketika mana berzikir. Ya, mereka irtifah inkhifat, bukannya maknanya dia goyang-goyang buntut tu bukan. Bukan apa nama tu, dandut ke apa. Dia bukan yang itu. Maknanya dia inkhifat daripada atas ke bawah, bawah ke atas. Yang biasa dibuat oleh orang ahli tariqah sufiyah. Atau menggoyangkan badan seperti mana pokok yang ditiup oleh angin. Itu semua ada riwayat dia. Ya. Jadi ada dia pun pembawakan daripada para alim ulama. Tidak bebas bermenari itu satu perkataan yang nakirah. Nakirah itu perkataan apa dia? Yang umum. Perkataan yang masuk di dalamnya segala jenis tarian. Maknanya tarian India ada, tarian Singo pun ada, tarian macam-macam tarian ada. Jadi bila maksud dalam tariqah sufiyah ni,
dia melakukan pergerakan khas. Ketika berzikir, dia gerakkan badan, itu dah. Kalau tuan-tuan tak percaya, pergi kedai Cina. Anak Cina kecil-kecil tu, dia baca la ilaha illallah. Automatik budak tergenggakkan badan dia. Dia gerak badan kiri kanan, walaupun tak pernah dengar. Maknanya apa dia? Itu dipanggil apa dia? Kalau tak salah tamayul ke apa? Dia bergerak dalam tarikat tasawuf. Itu mendatangkan khusyuk dalam beribadah. Sebahagian pula inkhifat irtifa, iaitu dia turun kepala dia naik atas, turun kepala naik atas. Itu ada asas dan dalil dia daripada perbuatan Ja'far As-Sadiq. Aku saya tak ingat. Ada dalam kitab Al-Hawil Al-Fatawi karangan Imam Suyuti. Memukul rebana tak ada masalah. Mukul rebana itu sebahagian daripada mendatangkan khusyuk, semata-mata mendatangkan keasyikan dalam dia berwirid. Bukan asalkan wirid bawa rebana. Maknanya tidaklah kita kata bila pukul rebana itu haram, mutlak haram. Asalkan pukul rebana, sebut nama Allah menjadi haram. Maka maknanya tidak boleh langsung seseorang tadi itu memukul apa sahaja ketika menyebut Allah. Tak boleh. Termasuk memukul meja. La ilaha illallah. Tak boleh. Haram dah jadi dia. Asalkan memukul tadi. Dah. Tetapi benda tadi kalau selama mana tidak ada dalil yang mengharamkan. Dan bukan satu ibadat yang kita kata ini ibadat yang khusus yang mesti kita buat, ini adalah kewajipan, bukan macam itu, tidak. Tetapi kalau memukul kemudian sambil kita berwirid, tidaklah menjadi seorang itu dikatakan melakukan perkara yang haram. Tapi kalau masuk silat dan sebagainya, wallahu a'lam, silat ni biasa dia adalah gerakan badan untuk kesihatan tubuh dan sebagainya. Tapi kalau dicampurkan dengan unsur-unsur seperti khurafat dan sebagainya, tetap berdosa juga. Bila satu ijtama' al-halal wal haram, ulibatil haram. Bila berlakunya percampuran antara halal dengan haram, maka haram itu akan dimenangkan berbanding dengan yang halal, akan dikalahkan. Yang menang adalah yang haram. Benda elok semua, tapi dalam itu ada unsur yang syirik, maka tetap semua tertolak sekali. Wallahu a'lam. InsyaAllah Tuan Guru, satu lagi dia kata, Tuan Guru, adakah tahalli tadi akan datang sendiri selepas kita beramal dengan zikir? Nah, itu kita sebutkan daripada awal tadi antara syariat sama tariqah. Dan syariat tadi ada amalan yang zahir, ada amalan yang batin. Maka amalan yang batin tadi termasuk meninggalkan perkara yang mazmumah dalam diri dia. Maksudnya sifat hasad itu kena buang. Apa semua. Tetapi suplemen untuk membantu kita supaya kita menghilangkan hasad. Kita mencapai yang dikatakan orang yang ikhlas, ridha, syukur tadi, suplemen dia yang mempercepatkan dia, memudahkan dia adalah tariqah. Maknanya dengan wirid dia, dengan membaca Al-Quran, dengan salawat, itu sebagai suplemen yang memudahkan hati seseorang itu ingat dia kepada Tuhan. Beramal dengan mahmudah, meninggalkan mazmumah. Itu. Tuan Guru, insyaAllah untuk yang mungkin terakhir Tuan Guru, dia kata bagaimana perkataan ataupun kita kata dalam bab ahli sufi yang menyatakan dalam sesuatu perkara untuk dibahaskan pada orang awam dan ada orang awam membahaskan juga, adakah kita boleh mempertikaikan sebegitu saja Tuan Guru dengan isu-isu yang ada lah. Seperti Tok Guru kita lah yang lama. Maknanya membahaskan sesuatu yang tak patut dia bahaskan. Artinya perbahasan tu kita ada solat asatizah yang mengulas kembali dengan menghentam balik pada Tok Guru tersebutlah. Artinya dia orang wali Allah. Jadi ada isu dia, saya pun tak nak sebut di sini lah. Pada Tok Guru tu disalah tafsir kerana dia kata memberi kenyataan kepada orang awam secara salah. Yalah, yang salah lah. Yang tak salah. Ini yang isu Pak Sumit tu Tuan Guru. Yang Pak Sumit yang dia nyatakan tentang Quran tu tidak perlulah dia kata dihafal atau bagaimana nak pecahan pada Tok Guru lah. Dan ada asatizah yang mengulas kembali benda tu. Cuba isu dia macam mana? Quran tak hafal? Dia kata Quran itu patut diamalkan dan takut risau kalau menghafal tidak diamalkan sungguh-sungguh. Jadi artinya jadi Tok Guru kata saya menghafal setiap hari. Jadi pentafsiran pada orang asatizah setengahnya mengatakan tidak menggalakkan menghafal.
Jadi mungkin pemahaman kita lah itu Tuan Guru. Macam mana tu? Iyalah, ini menghafal Al-Quran itu pun bukanlah satu perkara yang wajib. Dan sebenarnya pengalaman orang yang hafaz Quran, kalau kita tengok orang hafaz Quran, berapa agaknya persen orang ingat Quran sampai dia mati, dia akan hilang. Nah, dan tak ramai yang boleh hafal betul ingat. Ya. Kemudian kita kadang-kadang orang hafal Quran, tapi dia tajwid dia teruk, dia tak mengambil kira tajwid. Lebih teruk daripada tu, Quran hafal maksiat pun boleh tahan. Nah. Jadi yang penting dia adakah menghafal tersebut atau mengamalkan isi kandung dia. Pasti yang lebih utamanya adalah mengamalkan isi kandung. Apa kata Quran dalam Quran? Dia kata apa? Contohnya, wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat. Kalau dia hafal sekalipun tapi tak sembahyang, tak tunai zakat, ada faedah. Tapi lebih baik kalau yang baiknya, dan itu tak ramai yang dapat, yaitu melaksanakan perintah Al-Quran di samping menghafal Al-Quran. Itu yang itu nilai tambah bonus orang yang boleh mengamalkan Islam, tetapi dia lebih sama dia menghafaz Al-Quran, itu lebih daripada dia. Apa kata Imam Al-Jazari? Dia kata, wa ba'du fal insanu laysa yashrufu illa bima yahfazuhu wa ya'rifu. Dia kata, dan kemudian daripada itu, manusia itu tidak ada kemuliaannya, melainkan dengan sesuatu yang dia hafaz dan sesuatu yang dia tahu. Baik. Dan tadi kenyataan itu tidaklah bersalahan langsung. Karena memang kalau tengok kadang-kadang orang hafaz Quran, ya, dia hafaz Quran, tajwid tentang pukang. Ada orang hafaz Quran, tapi syariat tidak apa elok dijaga dengan baik. Ya, saya tak sebutlah, ada bukti-bukti itu memang ada. Kemudian keutamaannya yang mana? Hafal ke atau amalkan? Keutamaannya bukan hafal, tapi keutamaannya adalah amalkan Al-Quran. Betul lah, itu pandangan dia, saya setuju. Dan kalau dia boleh lagi mengamalkan Al-Quran dan hafal Al-Quran, itu luar biasa. Tetapi istilah Indonesianya agak langka. Maknanya jarang terjadi. Kebanyakan yang jadi adalah hafal Quran, tak ingat Quran, kemudian tak amal syariat keseluruhan dan tidak dapat mengamalkan isi kandung Al-Quran lantaran tak faham apa makna dalam Al-Quran tersebut. Ya. Jadi saya setuju dengan kalau Pak Sumi kata begitu, maknanya itu satu pandangan beliau dan ada dia punya munasabah dia. Dan bila orang tua bercakap, sepatutnya anak-anak jangan kita kurang ajar. Maknanya, kalau orang tua kita seperti Pak Sumit yang bercakap, sepatutnya kita tengok apakah maksud di sebalik itu. Dan kemungkinan kalau kita tak faham, elok kita bertanya, bukan kita pergi ke sana ke sini menjaju cerita Pak Sumit. Dia orang alim. Dia satu orang yang alim. Karangan-karangan beliau, Masya Allah, dalam bahasa Arab, saya pun baca. Jarang orang Melayu yang boleh mengarang dalam bahasa Arab. Kalaupun kita keluar daripada Universiti Arab sekalipun, belum tentu nahu sorab kita sempurna. Ini bila umur yang sedemikian 80-an ke 90-an ke 10 lebih dah sekarang ni mengarang Masya Allah dalam bahasa Arab. Saya baca kitab karangan Pak Sumit dalam bahasa Arab. Sangat-sangat luar biasa. Ini tuan-tuan. Sedarlah diri sendiri sebelum kita nak tunjuk ke orang. Kita ni masalahnya bukan Pak Sumit je kita tegur. Kadang-kadang bawa sampai Imam Syafi'i pun kita petikaikan. Bawa kepada ulama yang besar-besar. Kita bukan sekadar kuahajar dengan orang tua, kita kuahajar dengan ulama yang lebih besar, yang dibesarkan ulama-ulama yang besar. Maknanya, ulama-ulama yang besar pun membesarkan dia, tapi kita yang tak pandai bahasa Arab ni, tahu sikit-sikit, dia tahu mubtada khabar mungkin, kita kata ja'a fi'lun madin marfu'un bil dhammah ni, itu je yang kita tahu. Tiba-tiba kita nak pertikaikan satu orang yang bergelar Imam Syafi'i, yang mana segala mazhab-mazhab akhirnya bersatu bernaung di bawah mazhab Syafi'i. Mereka tak mengamalkan mazhab yang lain kerana kehebatan Imam Syafi'i. Itu pun nak kita komen. Ini kan Pak Sumi. Kalau itu pun kita komen, Pak Sumi senang je kita komen. Jadi saya lebih kepada itu. Maknanya saya rasa betul pandangan dia.
Tapi kalau dia boleh hafal Quran, mengamalkan Al-Quran, itu nilai tambah bonus bagi dia. Tapi tak semua orang boleh buat demikian. Yang terjadi sebaliknya ramai. Ya, itu sapung kat matafiz dia tahu macam mana akhlak orang hafaz Quran. Ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah terima kasih kepada Tuan Guru Dr. Muhammad Isuri, Imam Masjid Negeri Sembilan, menyampaikan untuk yang solat pertama dan solat kedua bagi kursus asas tasawuf kita, insyaAllah. Baik, sebelum itu kita nak menutup majlis kita, kita minta mohon kepada semua peserta untuk buka seketika, kita nak bergambar dengan Tuan Guru lah, insyaAllah. Pihak Rustia akan mengambil gambar untuk masa dalam 2 minit saja. Jadi saya persilakan semua untuk on kamera ya. Kita on semua kamera dan kita nak ambil gambar ya. Okay, minta kerjasama kepada semua peserta. InsyaAllah kita bersama Tuan Guru sekejap sebelum kita nak tutup majlis ni. Okay. Baik. Okey, jadi saya mewakili kepada pengarah kampus Ilim Jelebu dan Rusdi unit latihan kursus merakamkan ucapan terima kasih kepada Tuan Guru Dr. Muhammad Isuri kerana sudi untuk bersama-sama kita pada hari ini dengan 2 slot, dan juga kepada semua peserta yang kursus pada hari ini juga insya-Allah, dan mudah-mudahan ia memberi manfaat pada kita semua. Jadi saya memohon seribu kemaafan daripada pihak kami Ilim Kampus Jelebu sekiranya ada kesilapan dan kesalahan daripada tutur kata kami. Jadi sebelum itu Tuan Guru, terima kasih banyak sekali lagi daripada pihak kami ya kerana sudi hadir insya-Allah. Jadi kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Alas. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Guru. Waalaikumsalam. Dan terima kasih pada semua peserta yang hadir.